Banjir di 5 negeri beransur pulih. Mandat perlu untuk lebih banyak wanita dalam pentadbiran negara. Polis tembak mati suspek penculik untuk tebusan. Selamat petang dan salam satu Malaysia N5 siaran Isnin 4 Disember 2017 bersama saya Nurlela Muhammad Nur. Selain tajuk utama seperti biasa lintas langsung negeri-negeri turut mengambil tempat. Kita mulakan dengan RTM Kelantan bersama Syazliza Syaril. Kemudian ke RTM Sabah bersama Hendra Rais. Di RTM Kuching pula kita akan bersama Gracia Vicky Chua dan akhir sekali ke RTM Johor bersama Muhammad Afiq Anwar. Setia bersama N5. Keadaan banjir di 5 negeri, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak dan Perlis beransur pulih apabila jumlah penduduk terjejas banjir berada di pusat pemindahan sementara PPS semakin berkurangan sejak pagi tadi. Setakat 4.30 petang tadi, portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat melaporkan hanya terdapat seramai 5,491 orang berada di 23 PPS melibatkan 2,031 keluarga. Di Kelantan, sebanyak 18 PPS masih dibuka menempatkan seramai 4,774 penduduk terjejas banjir daripada 1,860 keluarga berbanding 8,134 orang pukul 8 pagi tadi. 3 jajahan terjejas paling ramai di Pasir Mas melibatkan 3,159 orang daripada 1,334 keluarga. Mereka ditempatkan di 11 PPS antaranya di SK Sri Rantau Panjang, SK Gelang Mas, Sekolah Menengah Arab Banggul Setoi dan Masjid Kubang Pak Hitam. Di jajahan Tumpat pula seramai 1,591 penduduk terjejas banjir daripada 521 keluarga masih berada di 6 pusat pemindahan. Manakala di Pasir Putih hanya sebuah PPS masih dibuka iaitu di SK Wakaf Raja menempatkan 24 orang daripada 5 keluarga. Di Pahang, jumlah penduduk terjejas juga berkurangan kepada 26 orang daripada 7 keluarga setakat 3 petang tadi berbanding 71 penduduk daripada 19 keluarga sebelumnya. Kesemua yang terjejas adalah dari daerah Raub, ditempatkan di Masjid Kampung Kuala Semantan. Pagi tadi, PPS Balai Raya Kampung Melayu Ceroh masih aktif namun ditutup sejak awal petang tadi. Sementara itu, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Pahang, Kolonel PA Zainal Yusof berkata pihaknya dengan kerjasama pihak bomba dan PDRM sedang berusaha untuk menghantar bekalan makanan kepada penduduk di kampung orang asli Sungai Kelit kerana terputus hubungan berikutan kejadian tanah runtuh awal pagi semalam. Di Perlis, 8 keluarga melibatkan 20 orang masih tinggal di PPS MRSM Berseri, Padang Besar. Ini kerana pintu air empangan Timah Tasuh masih dibuka bagi melaraskan tahap air empangan walaupun tiada hujan sejak 2 hari lalu. Kesemua penduduk yang terjejas adalah dari Kampung Padang Malau dan Kampung Padang Malau Dalam. Keadaan sungai dan persekitaran kedua-dua kampung itu masih dipantau Angkatan Pertahanan Awam APM. Kita tengok kalau tengok ampang dia dekat pintu ampang. Kalau ampang tu turut sikit boleh dalam sehari 2 hari dia boleh balik . Kali ni masuk rumah, masuklah bilik, masuk dalam bilik ayak, dalam bilik tidur. Tu masuklah tu. Keperluan dan kebajikan penduduk yang berada di pusat pemindahan bagaimanapun terus dijaga sehingga mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Yang mereka bagi tu tak habis dimakan lah kan. Sehari 3 kali nasi. Lepas tu ada hari tu kami minta nasi goreng, mereka buat juga kan. Cuaca di seluruh Perlis hari ini dilaporkan panas.
Di Terengganu, jumlah penduduk terjejas banjir yang berada di PPS juga berkurangan kepada 659 orang daripada 153 keluarga berbanding 805 orang daripada 188 keluarga setakat 8 pagi tadi. Kesemua mereka ditempatkan di dua pusat pemindahan, masing-masing sebuah di Marang menempatkan seramai 22 orang dan Kuala Nerus seramai 647 orang. Pengarah APM Terengganu, Lieutenant Colonel PA Cik Adam Abdul Rahman berkata, penurunan jumlah penduduk terjejas banjir dijangka terus berlaku berikutan ramalan cuaca baik sepanjang hari ini. Sementara itu, masih terdapat sebuah PPS dibuka di Perak menempatkan seramai 12 orang iaitu di Pusat Pemindahan Surau, Kampung Sungai Muda, Mualim, Perak. Dalam pada itu, polis tidak mengurangkan operasi dan sentiasa membuat rondaan berkala walaupun banjir semakin pulih di Kelantan. Ini berikutan masih ada lagi penduduk terjejas banjir ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Untuk perkembangan lanjut, langsung bersama wartawan Nazaruddin Abu Zamil di Kota Baru. Nazar, teruskan. Baik, terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Jadi apa yang boleh saya gambarkan dari Kota Baru ini, hari ini tiada hujan langsung bermula daripada awal pagi hingga ke petang ini. Alhamdulillah banjir semakin pulih dan mereka yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara semakin berkurangan. Jadi bercakap mengenai banjir bukan saja soal kebajikan diutamakan, malah soal keselamatan juga dititik beratkan. Jadi untuk bercakap mengenai soal keselamatan ini, saya bersama dengan Ketua Polis Negeri Kelantan iaitu Datuk Hasanuddin Hassan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Datuk, ramai yang dah berpindah pulang ke rumah masing-masing. Jadi setakat ini ada tak rekod apa mereka yang melaporkan soal jenayah macam contohnya pecah rumah atau sebagainya? Okey, terima kasih Cik Nasah. Setakat dalam tempoh kajian kita iaitu bermula pada 26 November sehingga semalam iaitu 3 hari bulan Disember 2017 di mana laporan polis yang melibatkan index crime setakat ini berjumlah 71 kes. Daripada 71 kes tersebut, 4 kes adalah jenayah kekerasan manakala 67 kes lagi adalah melibatkan jenayah harta benda. Jadi kalau tengok secara keseluruhannya ialah di mana kes-kes tersebut bukan disebabkan oleh banjir. Mana rumah-rumah tersebut contohnya kalau pecah rumah tu sebanyak 14 kes, rumah tersebut bukan ditinggalkan kosong akibat pada banjir, namun begitu disebabkan oleh mungkin pergi ke mana-mana tempat, rumah ditinggal kosong dan di situ diambil kesempatan oleh penjenayah tersebut untuk masuk rumah tersebut. Jadi dari sudut disebabkan oleh unsur-unsur banjir tidak ada setakat ini. Itu je. Jadi tu pemantauan masih lagi dibuat oleh pasukan keselamatan khususnya polis. Ya, ya. Kami berdasarkan kepada arahan MKN nombor 20 tu memang dah menjadi tanggungjawab pihak Polis Raja Malaysia untuk jaga keselamatan dan juga keamanan. Jadi berhubung dengan keselamatan, menjaga keselamatan di negeri Kelantan khasnya, memang kami deploy baik pegawai ataupun anggota seperti mana yang sebut sebelum saya. Terima kasih Nazaruddin. Baiklah saudara, untuk berita seterusnya kita jumpa selepas ini. Meskipun banjir di beberapa negeri mula menunjukkan perkembangan positif dengan jumlah penduduk terjejas banjir dilihat semakin berkurangan, namun kesiapsiagaan semua agensi bantuan masih berada pada tahap terbaik. Ia bagi memastikan apa juga situasi mendatang dapat dihadapi tanpa sebarang masalah. Itu janji diberi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim kepada semua penduduk terjejas banjir di seluruh negara. Meskipun jumlah penduduk terjejas menurun, beliau meletakkan keyakinan
keyakinan penuh segala situasi yang bakal berlaku dapat ditangani. Ia termasuk amaran dikeluarkan Jabatan Meteorologi berkaitan hujan lebat dan air pasang besar yang boleh membawa kepada banjir gelombang kedua bermula Khamis ini sehingga 10 Disember. Sekarang ni banjir bertumpuk, tidak menyeluruh. So tidak ada masalah. Tapi kalau menyeluruh pun dari segi makanan kita tidak ada masalah. Dari segi aset pun kita tidak ada masalah. Bukan saya overconfident, tapi janganlah berpindah bila air di sini dekat dada baru berpindah. Itu masalah. Seluruh negara kita boleh menampung. Kalau sekiranya berlaku banjir besar, boleh banjir besar, sukarelawan yang ada boleh menampung kepada 2 juta mangsa. Walaupun angka resminya pada 3 tahun yang lepas adalah 1.5. Masa MKN dulu dia sebut 1.5 juta mangsa kita boleh tampung. Tapi sekarang ni dengan penambahan anggota APM dan juga agensi lain. Beliau melawat Pusat Pemindahan Sekolah Kebangsaan Kompleks Gong Badak dekat Kuala Nerus yang masih menempatkan 647 penduduk daripada 147 keluarga. Beliau juga berpuas hati dengan segala kemudahan yang disediakan serta memuji tahap kebersihan yang dianggap terbaik. Hadir sama Ketua Pengarah NETMA Datuk Rashid Harun dan Pengarah APM Terengganu Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Adam Abdul Rahman. Beliau juga sempat meninjau Taman Desa Tanjung Damai yang terjejas akibat banjir sejak Jumaat lalu. Seorang lelaki yang dipercayai suspek penculik untuk tebusan ditembak mati pasukan keselamatan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom di perairan Lahad Datu Sabah awal pagi tadi. Kejadian yang berlaku 3 pagi tadi merupakan kes kedua tahun ini membabitkan suspek penculik ditembak mati di Pantai Timur Sabah selepas kes dikunak pada 29 September lalu. Suspek ditembak mati di perairan Silam Lahad Datu dipercayai ketika cuba melakukan intipan di kawasan berkenaan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Ramli Din dalam sidang media di IPD Lahad Datu berkata suspek disyaki tali barut kumpulan penculik untuk tujuan wang tebusan. Suspek terserempak dengan pasukan keselamatan ketika menaiki sebuah bot pancung dan dalam keadaan mencurigakan sebelum melepaskan tembakan. Tindakan suspek menyebabkan anggota keselamatan melepaskan tembak ke arah suspek sebelum lelaki tersebut disahkan terbunuh. Siasatan dijalankan bagi mengenal pasti latar belakang suspek. Ini termasuk kemungkinan lelaki itu adakan hubungan dengan kumpulan penculik di Timur Sabah, termasuk kaitannya dengan kumpulan Abu Sayyaf yang giat melakukan penculikan di perairan Filipina dan Sabah. Institusi pondok dan pendidikan tahfiz harus mengubah paradigma daripada pembelajaran tradisional kepada pembelajaran berterdasarkan teknologi yang menjurus kepada pembelajaran abad ke-21. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Jusoh berkata, Pelan Induk Pendidikan Islam Sepanjang Hayat PISH 2017-2025 yang dilancarkan hari ini boleh dijadikan satu agenda dan dilaksanakan secara bersama selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi 2015-2025. Jelasnya pembangunan PISH mengambil kira era pembangunan revolusi industri 4.0 merangkumi dasar negara iaitu RMK11 dan dasar pendidikan tahfiz negara sejajar aspirasi transformasi nasional 2050. Pelan ini supaya saya kata tadi supaya dapat menyatukan centralize satu pelan yang lebih tersusun untuk melihat quality program, untuk melihat lebih banyak lagi keterlibatan pusat tahfiz ke madrasah dan juga membawa dia ke peringkat global. Bukan hanya sama-sama kita je kita boleh kita belajar best practices dan kerjasama dengan di luar negara. Datuk Seri Idris berkata selepas merasmikan Seminar Antarabangsa Pendidikan Islam Sepanjang Hayat 2017 di Universiti Sains Islam Malaysia nilai. Tambahnya, pembangunan modal insan melalui konsep duniawi dan ukrawi juga harus menjadi tonggak utama pendidikan negara bagi melahirkan golongan berpendidikan serta berkemahiran tinggi. Ia selaras matlamat PISH bagi memperkasa sistem pendidikan tahfiz dan pondok melalui integrasi pendidikan latihan teknik dan vokasional serta bidang keusahawanan.
Tahun ini seramai 29,140 orang peserta terlibat menerusi 1,038 program dianjurkan. Sultan Kedah Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah dianugerahkan darjah kerabat diraja yang amat dihormati DK Perak. Istiadat berlangsung di Istana Anak Bukit Alusta. Anugerah tersebut dipersembah Raja Muda Perak, Raja Jaafar Ibni Almarhum Raja Muda Musa. Turut berangkat pada istiadat itu adalah Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badli Shah Ibni Sultan Salihuddin dan Tunku Bendahara Kedah, Tan Sri Tunku Abdul Hamid Thani Ibni Almarhum Sultan Badli Shah. Hadir sama Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah. 79 lagi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK akan ditubuhkan di Melaka tahun depan, menjadikan jumlahnya 318. Penambahan jumlah JKKK itu bertujuan melengkapkan struktur pentadbiran politik di sesuatu kawasan, khasnya dalam kawasan Dun Tangga Batu dan Bukit Katil sebelum Mac depan. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun, kerajaan negeri pernah mencadangkan supaya satu struktur kerajaan JKKK di peringkat desa diwujudkan selepas Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT. Pada struktur ini, JKKK berperanan sebagai peneraju yang memantau dasar serta pelaksanaan projek Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan PBT. JKKK juga berperanan sebagai badan yang menyampai maklumat dan menangkis tumahan serta dakwaan buruk yang boleh merosakkan keseimbangan kawasan masing-masing. Untuk itu, kerajaan negeri akan meneruskan permohonan bagi menambah 50 hingga 60 JKKK di seluruh negeri bagi fasa 2 nanti. Kalau di Melaka ini saya tak nampak ada mana-mana kawasan yang tidak diliputi oleh kawasan pentadbiran administratif geografi, kawasan sempadan geografi JKK, semuanya diliputi oleh JKK sampai ke sempadan negeri di Negeri Sembilan, Johor dan juga Pahang. Datuk Seri Idris ditemui media selepas menyampaikan watikah kelulusan penuh JKKK Negeri Melaka Fasa 1 2018 di Air Keroh. Mandat jitu daripada rakyat kepada kepimpinan sedia ada menjanjikan lebih ruang kepada wanita dalam tampuk pentadbiran negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, penetapan kuota tidak kurang 30% ahli Dewan Negara dalam kalangan wanita akan dilaksana sekiranya sokongan padu rakyat berterusan pada pilihan raya umum ke-14. Berucap merasmikan persidangan antarabangsa wanita dalam politik di Ibu Negara, Datuk Seri Najib sememangnya berhasrat mahu melihat penglibatan lebih ramai pemimpin wanita dalam politik tempatan. In terms of women in politics, we would like to see more participation as their presence would better reflect the electorate and make the political process more inclusive, thus strengthening our democracy. And of course, it has been a perennial challenge. Every time we want to decide on candidates, we want to see more women. But a thought has occurred to me that we could, if we get the necessary majority this coming election, we could impose a quota for the upper house that they must comprise of no less than 30% women as senators to begin with. I would love to see this proposal to go through. That's why I hope we get a strong mandate at this election. That'll be good. Sebagai tunjang Barisan Nasional, UMNO sendiri sentiasa menguatkan sayap wanitanya bagi mempertahan hubungan pemimpin dengan rakyat, khususnya di peringkat akar umbi, malah sudah mengiktiraf sayap wanita sebagai tulang belakang parti. Persidangan antarabangsa wanita dalam politik sempena Perhimpunan Agung UMNO 2017 itu turut dihadiri isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor selain para perwakilan asing. Turut dilangsungkan sesi plenari yang disertai tokoh-tokoh wanita terkemuka tempatan dan antarabangsa.
Dalam pada itu, usahawan wanita perlu menjadikan kejayaan usahawan tempatan di peringkat antarabangsa sebagai inspirasi untuk dicontohi. Some amazing success stories of Malaysian women, like of course we all know about Niloufar, who created a worldwide phenomenon by selling the scarves and designer hijabs. We have Lily Yusuf, another successful entrepreneur of fashion ballet fame, and Tan Hui Ling, the co-founder of Grab, which is well known as a major competitor and rival of Uber in many cities in the world. Dengan kecanggihan teknologi komunikasi hari ini, platform untuk usahawan wanita meneroka pasaran terbuka luas. Persidangan antarabangsa Women in Politics Kuala Lumpur 2017 memberi impak terhadap kepimpinan wanita bukan sahaja dalam arena politik, malah turut merangkumi pelbagai bidang. Para delegasi bersetuju dengan gesaan Datuk Seri Najib yang mahu keterlibatan wanita perlu diperkasakan dengan tidak hanya tertumpu kepada sektor awam semata-mata. Biasanya jika pemimpin adalah wanita, keputusan yang diberi adalah tepat, keputusan yang diberi tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak, dan saya rasa pemimpin wanita sama ada dalam corporate sector, government sector, politik dan sebagainya, wanita dah membuktikan bahawa pemimpin wanita hebat. Saya tertarik dengan dari segi entrepreneurship pula, peluang yang diberi oleh kerajaan dengan kerjasama bersama Jack Ma dalam e-commerce untuk membangunkan usahawan-usahawan wanita, termasuk usahawan yang kecil. Sementara ini kita diwajibkan dari masing-masing partai itu kedudukan perempuan untuk pengurus partainya itu 30%. Nah, sementara saat ini jangankan pengurus partai perempuannya ada 30% yang strategis di partai masing-masing partai yang ada di Indonesia, tapi kami pun berupaya jangan sampai 30% ini menjadi patokan kami, tetapi ini merupakan pemicu kami untuk lebih maju. Untuk itu saya nak semua wanita keluar. Lepas itu mesti adakan pemufakatan dan pendirian yang teguh untuk mendapatkan kita punya stand. Baru kita boleh dapatkan apa yang kita boleh jadikan. Persidangan anjuran pergerakan wanita ini berlangsung 2 hari bermula semalam, menghimpunkan wanita berpengaruh dari 18 buah negara dan 27 parti politik. Tidak mustahil untuk UMNO dan Barisan Nasional BN melakar kemenangan dan memperoleh keputusan majoriti 2/3 dalam pilihan raya umum ke-14 PRU14. Sebagaimana Diplomatic Party LDP di Jepun yang pernah terdampar dengan kedudukan simple majority, namun kembali mendapat kepercayaan rakyat hingga memperoleh keputusan majoriti 2/3 dalam pilihan raya negara matahari terbit itu baru-baru ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menjalankan tugas Timbalan Presiden UMNO berkata tidak mustahil perkara itu berlaku kepada UMNO asalkan kepimpinan di semua peringkat termasuk akar umbi dan pertengahan terus membawa Parti Keramat Orang Melayu itu kekal relevan dengan kehendak rakyat dan negara. Ini kerana perkara itu telah dibuktikan parti-parti politik di negara-negara maju. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata UMNO dan BN juga mampu melakukan yang sama kerana kedua-dua entiti itu masih relevan. UMNO masih relevan kerana setiap program, dasar dan juga operasinya direlevankan dengan situasi semasa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga naib Presiden UMNO berkata demikian dalam program Bicara Wara Khas sempena Perhimpunan Agung UMNO 2017 di TV1. Bagi merealisasikan impian itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid meminta ahli-ahli UMNO tidak terjebak dengan pelbagai cabaran dan gelombang politik sekarang serta menggunakan kepompong pemikiran yang lama.
Tegasnya UMNO harus mengikut gelombang itu dan sebarang perkara atau elemen yang berbentuk destruktif kepada parti harus ditangani dan dihapus segera. Ini sebagaimana dulu ada dasar langit terbuka, dunia tanpa sepadan dan perkampungan global, ya. Itu relevan mungkin 10 tahun yang lalu, tetapi untuk 10 tahun dan 20 tahun mendatang ianya bukan hanya begitu. Kalau dulu kita memikir tentang mesti berfikir di dalam kotak, selepas itu berfikir di luar kotak, sekarang kita harus berfikir tanpa kotak. Gelombang yang harus diberi perhatian oleh ahli ketika ini adalah revolusi perindustrian 4.0, kerana revolusi itu tidak lagi boleh dibendung kerana ia menjadi amalan masyarakat dunia. Saksikan program Bicara Wara Khas bersama Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di TV1 selepas Nasional 8 ini. Esok Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC sekali lagi bakal menjadi saksi kepada kesinambungan perhimpunan parti terbesar orang Melayu iaitu UMNO. Perhimpunan Agung UMNO 2017 kali ini hampir pasti menjadi detik pertemuan terakhir ahli perwakilan sebelum pilihan raya umum ke-14. Sempena perhimpunan berkenaan, wartawan Syahril Sarapuddin menemu bual pengerusi tetap UMNO yang mahukan setiap ahli dan perwakilan merenung sejenak wasiat pejuang UMNO sebelum melangkah ke Dewan. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tubuhkan UMNO di atas penderitaan, pengorbanan, keringat susah payah, bergolok bergadai demi untuk memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air. Kami telah menuntut kemerdekaan. Kami telah berjaya menebus maruah agama, bangsa dan tanah air. Kini, kamu pertahankanlah walaupun dengan titisan darahmu. Kami wakafkan perjuangan dan amanah serta obornya kepada kamu untuk meneruskan sumpahan dan amanah Allah, supaya kemerdekaan dan kuasa yang kami tuntuti dan perolehi itu senantiasa berada di dalam genggaman-Mu. Kami tinggalkan 3 pesanan untuk kekebalan dan kekuatan kamu, supaya UMNO terus menjadi payung bangsa dan negara Islam ini, iaitu bersatu, bersetia dan berkhidmat. Kami berpesan dan berpesan, janganlah kamu lupakan Allah dan Rasul. Jangan kamu lupakan bangsamu. Jangan kamu lupakan tanah tumpah darahmu. Dan jangan kamu sekali-kali kamu mengkhianati sumpahan dan perjuanganmu. Jika dihayati dan diamati, setiap inti wasiat tersebut syarat dengan mesej yang sangat penting kepada bukan sahaja orang Melayu. Sebagai orang lama dalam parti, Tan Sri Badruddin melihat roh perhimpunan kali ini perlu dihidupkan dengan mengenang kembali jasa mereka yang telah berjuang dalam UMNO untuk negara sehingga kita mencapai apa yang dinikmati hari ini. Kita datang daripada kampung, kita datang daripada rumah, langkah kaki kita itu dengan semangat berjuang kerana Allah, dengan semangat berjuang untuk agama, bangsa dan tanah air. Apabila kita berkampung di sini, kita berkampunglah dengan penuh harapan bahawa apa yang kita perjuangkan ini bukanlah semata-mata untuk kita, tetapi untuk anak-anak bangsa kita, anak-anak rakyat Malaysia kita dan juga negara kita yang berdaulat dan bermaruah. Ahli UMNO terutamanya barisan kepimpinan di setiap peringkat diingatkan supaya tidak sesekali mendahulukan kepentingan diri dan menggadaikan maruah agama, bangsa dan tanah air sehingga sanggup menggelapkan masa depan generasi akan datang. Sebagai pengerusi tetap, beliau juga mahukan setiap perwakilan yang terpilih untuk berbahas menggunakan peluang tersebut sebaiknya. Kalau boleh, biarlah perwakilan-perwakilan matlaah falsafah yang 50 oleh Presiden Parti kita ini dan mengupaskan isi-isi yang berada dalam buku ini supaya kita dapat memberi satu harapan kepada rakyat kita bahawa inilah akan kita lakukan seandainya mandat terus diberi oleh rakyat untuk kita meneruskan meneraju negara kita Malaysia ini.
Sebanyak 826 usul diterima daripada 191 UMNO bahagian dan daripada jumlah itu, 635 usul diterima untuk rujukan. Seramai 5,739 perwakilan pula dijangka hadir pada perhimpunan yang berlangsung selama 5 hari. Selamat bersidang buat semua perwakilan. Laporan Syahril Serapuddin. Kelantan atur strategi hadapi kemungkinan banjir gelombang kedua yang diramal Jumaat ini. Laporan penuh bersama Syazliza Syahril di RTM Kota Baru. Syazliza, silakan. Terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Semua agensi keselamatan termasuk Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan di Kelantan diarah bersiap siaga bagi menghadapi kemungkinan besar banjir gelombang kedua dijangka berlaku Jumaat ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Bencana dan Bantuan Banjir Negeri, Datuk Muhammad Fauzi Cik Mahmad berkata, semua pegawai kanan daripada agensi berkaitan banjir juga tidak dibenarkan bercuti kerana Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri meramalkan paras air akan meningkat berikutan hujan lebat dan air laut pasang. Ini Sungai Kelantan belum naik lagi. So saya bimbang apa yang kita jangkakan yang gelombang kedua ini melibatkan hujan di kawasan pendalaman. Itu bimbang. Lepas tu kebetulan pula dia ada juga masa yang sama air laut pasang. Gelombang besar. Bercakap kepada pemberita, Datuk Muhammad Fauzi memaklumkan kejadian Bakuning pada 2014 memberi pengajaran kepada agensi tempatan agar sentiasa bersiap siaga menghadapi kemungkinan banjir besar walaupun keadaan cuaca kembali cerah sejak semalam. Beliau berpuas hati atas kerjasama ditunjukkan oleh agensi terlibat dalam menyalurkan perkhidmatan mereka kepada penduduk terjejas banjir sejak seminggu lepas. Akibat hujan lebat dan angin kencang Jumaat lalu, rumah usang didiami pasangan suami isteri orang kurang upaya bersama 6 anak mereka berusia 20 tahun sehingga 10 bulan rosak teruk. Wan Syukri Wan Hassan, 48 tahun dan isteri Wan Rohani Hassan, 42 tahun kini terpaksa menumpang tidur di rumah adiknya. Keluarga ini yang tinggal di kampung Teluk Merbau, Perupuk Bacuk juga tidak mempunyai sumber kewangan tetap untuk membaik pulih maupun membina semula rumah pusaka berusia lebih 50 tahun ini. Justru Wan Syukri merayu mana-mana pihak tampil menghulurkan bantuan untuk membaik pulih rumahnya. Berikutan musim tengkujuh, Wan Syukri juga tidak dapat turun ke laut mencari sumber pendapatan dan terpaksa bergantung kepada hasil mencari daun nipah selain bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM300 sebulan. Menurut Wan Syukri, rumah mereka tidak selamat untuk didiami kerana keadaan lantai dan dinding reput selain bumbung bocor. Sebelum ini, dia ada memohon bantuan untuk membaiki rumah, namun sehingga kini belum ada jawapan diterima. Kalau boleh ya, suruh orang repair ke buat rumah. Yang molek. Yang Dalam kejadian pukul 12.45 tengah hari itu, rumah didiami 8 sekeluarga ini rosak teruk pada bahagian dapur akibat hujan lebat dan angin kencang. Menurut Wan Rohani, sebelum kejadian, dia berasa seperti sesuatu perkara buruk akan berlaku. Dia kemudian memanggil keluarganya duduk di ruang tamu rumah sebelum satu dentuman kuat berbunyi di bahagian dapur. Masa tu nak masuklah ambil ikan nak sie bunyi perak lari tu tahu ikan tak tahu mana ikan. Kalau boleh tak nak lah rumus buah. Kalau agak-agak tak segi lah lain nak duduk sini juga. Moga tanah orang tua tinggal. Masih banyak golongan kurang bernasib baik memerlukan bantuan. Menyedari hakikat itu, Yayasan Kijang berharap lebih ramai masyarakat tampil menghulur sumbangan kepada badan kebajikan itu untuk diagihkan kepada golongan sasar di Kelantan. Menurut pengerusinya yang juga bekas Ketua Eksekutif Malaysia Airlines, Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman, sejak setahun penubuhan Yayasan Kijang, pihaknya berjaya mengumpul lebih 100 keahlian termasuk golongan korporat dan pesyarah universiti yang berasal dari negeri ini.
Jelasnya Yayasan Kijang ditubuhkan sebagai platform ahli untuk mengumpul dana serta memberi khidmat kepada mereka yang memerlukan di Kelantan. Jadi tujuan kita tubuh yayasan ini dapat kumpulkan tabung dan boleh memberi khidmatlah kepada terutama negeri Kelantan. Beliau berkata demikian dalam sidang media program Suai Kasih Budi di Semai, kolaborasi JKM bersama So Asia dan Pertubuhan Keturunan Paduka Raja Cik Siti Wan Kembang di Rumah Kenangan Kemumin, Bengkalan Cepa. Yayasan So Asia dari Hong Kong memperuntukkan sebanyak RM150,000 untuk membantu 400 golongan memerlukan di negeri ini. Bagi penerima, mereka bersyukur dan berterima kasih atas bantuan wang tunai sebanyak RM250 yang diberikan pihak berkenaan. Agak bantuan ni bolehlah kurang lebih sikit. Begitulah. Tak tahu nak ucap apa. Terima kasih untuk ni. Untuk keperluan sekolah anak, ya. Sekian lintas langsung N5 dari Kelantan. Kembali bersama Nurlela di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan. Terima kasih Syazliza. Baiklah, seterusnya kita bersama Gracia Vicky Chua untuk laporan lintas langsung dari Sarawak. Silakan Gracia. Terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Sarawak bersedia menghulurkan bantuan kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak untuk meningkatkan jumlah aset agensi tersebut seperti kapal maritim. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng berkata, kerajaan negeri bersedia mengeluarkan dana untuk pembinaan kapal maritim bagi memudahkan APMM menggerakkan pelbagai operasi penguatkuasaan di perairan negeri. Jelasnya dana tersebut akan diperolehi daripada Bank Pembangunan Sarawak di BOS sebagai mendahului projek pembinaan tersebut yang harus dibayar balik oleh Kerajaan Persekutuan. Kita boleh mulakannya dengan menggunakan dana bank kita untuk membeli kapal yang boleh berlabuh di laut. Your flagship in order to coordinate and monitor illegal activities in the sea. Tapi itu adalah kuasa kerajaan pusat. Kami boleh nolong, olah kapal dulu, tapi bayar hutang. Tegasnya, kerjasama strategik sedemikian amat membantu Sarawak dan APMM mempertahankan keselamatan dan kedaulatan perairan negeri di samping menjaga sumber laut yang merupakan penjana ekonomi. Ketua Menteri menyatakan demikian pada Majlis Pengoperasian Kapal Maritim KM Sri Aman di Kompleks Tun Abang Salahuddin, Muara Tebas, Kuching. Sementara itu, Ketua Pengarah Maritim Malaysia Datuk Seri Zulkifli Abu Bakar memberitahu kapal maritim KM Sri Aman merupakan komitmen dan inisiatif kerajaan dalam memastikan kepentingan dan keselamatan laut negara terpelihara. KM Sri Aman merupakan kapal kedua daripada 6 buah kapal peronda generasi baru yang sedang dibina oleh syarikat Destiny Shipbuilding and Engineering Sdn Bhd berpangkalan di Port Klang, Selangor. Tambahnya, perolehan aset terbaru ini bertepatan untuk menghadapi pelbagai cabaran seperti jenayah rentas sempadan, keganasan maritim dan pengeksploitasian sumber laut. Kapal berukuran panjang 44.25 meter, 7.7 sifar meter lebar dan mempunyai draft 3 meter berkemampuan menjangkau usia 25 tahun dengan penyelenggaraan konsisten. KM Sri Aman merupakan kapal ronda generasi baharu seberat 297 tan metrik, dilengkapi sebuah unmanned aerial vehicle drone yang mampu diterbangkan sehingga 6 jam dengan jarak penerbangan sejauh 800 km, sebuah meriam Excelsen Smash 30 mm dan 2 buah enjin berkuasa diesel untuk menjana kelajuan maksimum 24 knot dan mampu berlayar selama 10 hari. Kapal ini juga berkemampuan melaksanakan tugas mengawal tumpahan minyak kerana dilengkapi peralatan kawalan tumpahan minyak DESMI buatan Denmark. Sarawak menyokong usaha dana pembangunan sumber manusia HRDF di bawah Kementerian Sumber Manusia dalam menggalakkan penggunaan industri 4.0 termasuk meningkatkan kemahiran informasi maklumat IT dalam kalangan tenaga kerja Malaysia.
Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata inisiatif tersebut selari dengan usaha kerajaan negeri untuk melonjak ekonomi negeri daripada ekonomi konvensional kepada ekonomi digital dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Industri 4.0 Anjuran HRDF dengan kerjasama Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak PPKS dan Pusat Pembangunan Kemahiran Penang di Kuching. Teks ucapannya dibacakan oleh Menteri Muda Pembangunan Keusahawanan dan Perusahaan Kecil Sederhana SME serta E-Dagang Datuk Muhammad Naruddin Majais. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Johari juga mengalu-alukan penubuhan Pusat Kecemerlangan Teknologi di PPKS dan Politeknik Kuching ke arah melatih lebih ramai tenaga kerja supaya mereka bersedia menghadapi revolusi baru ini. Beliau berharap agar rakyat Sarawak akan merebut apa juga kesempatan yang disediakan ke arah mempersiapkan diri untuk industri 4.0. Seramai 5,000 penjawat awam negeri dan persekutuan di Sarawak, Badan Berkanun Negeri dan Persekutuan, Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC, Badan-badan bukan kerajaan NGO serta syarikat-syarikat swasta dijangka menghadiri sambutan Hari Perkhidmatan Awam HPA pada 13 Disember ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dato' Amar Mohamad Murshidi Abdul Ghani berkata sambutan itu akan diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Jelas beliau sambutan HPA yang bertemakan Digital Government Driving Digital Economy yang menekankan inisiatif digital negeri itu akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Pada sambutan itu, Ketua Menteri akan melancarkan Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Digital Economy Strategy 2018-2022 iaitu dokumen yang menggariskan inisiatif digital untuk memacu negeri ke arah negeri maju berasaskan ekonomi digital. Dalam pada itu, Tan Sri Dato' Amar Murshidi berkata sebagai penghargaan terhadap sumbangan dan dedikasi para penjawat awam serta prestasi cemerlang agensi-agensi negeri, 3 anugerah akan disampaikan pada perhimpunan kali ini. Anugerah berkenaan ialah Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan berdasarkan Indeks Accountability pada tahun 2016, Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2017 dan Anugerah Pegawai Contoh Hari Perkhidmatan Awam 2017. Tan Sri Dato' Amar Murshidi memberitahu demikian pada satu sidang media di Kuching. Sementara itu, pada sidang media sama, Tan Sri Dato' Amar Mohamad Murshidi Abdul Ghani memberitahu satu pameran Sarawak Digital akan diadakan semasa sambutan Hari Perkhidmatan Awam yang berlangsung selama 2 hari bermula 13 Disember ini di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Ia bersesuaian dengan inisiatif digital yang sedang rancak dibangunkan oleh kerajaan negeri. Katanya, pameran berkenaan menampilkan sebanyak 20 pavilion daripada pelbagai sektor awam, swasta dan penyedia perkhidmatan digital. Kerajaan negeri juga akan mempamerkan strategi digital negeri seperti Sarawak Pay dan Sarawak ID untuk diperkenalkan kepada penjawat awam dan umum. Ia dibuka kepada penjawat awam, pelajar sekolah, institusi pengajian tinggi awam dan swasta tempatan serta orang awam yang berminat untuk mengetahui inisiatif kerajaan tersebut. Jadi setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih. Dan saudara, lintas langsung dari Sabah kita bersama-sama Hendra Rais di studio berita RTM di Kota Kinabalu. Hendra, teruskan. Terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu hari ini melupuskan barang kes bernilai RM1,160,000 yang melibatkan 5,544 peralatan dan komponen komputer yang digunakan untuk perjudian siber bagi tahun 2006 hingga 2015. Barangan kes itu dilupuskan menerusi sistem e-Waste setelah selesai kes perbicaraan dan mendapat arahan pihak mahkamah. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Ramlidin berkata pelupusan e-Waste yang pertama kali dibuat bagi kawasan Bandaraya Kota Kinabalu ini mendapat kerjasama sepenuhnya daripada Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Kerja Raya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah dan syarikat NCT Forwarding and Shipping Sendirian Berhad. Kesemua barang kes yang akan dilupuskan ini melibatkan 96
kertas siasatan kes perjudian yang telah pun selesai dan arahan pelupusan oleh pihak mahkamah. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas Majlis Pelupusan Barangan Kes secara e-West di IPK Kota Kinabalu. Hadir sama Pengarah SPRM Sabah Datu Sazali Salbi dan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP M. Chandra. Dalam perkembangan sama, Datuk Ramli berkata pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang menjalankan kegiatan perjudian cyber. Jika sabit kesalahan, didenda tidak kurang RM10,000 dan tidak lebih RM100,000 bagi setiap mesin judi dan penjara tidak lebih 5 tahun boleh dikenakan ke atas individu terbabit. Sejumlah RM1 juta diperuntukkan kerajaan pusat bagi membaik pulih 100 buah rumah penduduk kampung yang disenaraikan di bawah program e-Kasih di kawasan Parlimen Pensiangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup berkata, program itu diselaraskan kawasan rukun tetangga KRT dengan perbelanjaan RM10,000 bagi setiap rumah. Kerja baik pulih yang dilaksanakan secara gotong royong oleh pihak Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN dengan Pejabat Pembangunan Negeri Sabah PPNS ini memperlihat keprihatinan kerajaan dalam memberi keselesaan hidup serta meringankan beban penduduk kampung luar bandar yang memerlukan. Tan Sri Kurup menyatakan demikian kepada media dalam program gotong royong baik pulih rumah di Nabawan. Sementara itu, para penduduk kampung yang ditemui menzahirkan terima kasih atas usaha murni yang dilaksanakan kerajaan bagi membantu mereka. Terima kasih ya kerajaan anak gitu pembaikan kono tahun Mai. Jadi terutama KRT pio berterima kasih akai onsai. Jadi kena ini asyik po terusan pahalan kena itu tulah. Oke, berterima kasih kepada kerajaan karena membantu kami kasih maju kurang pembaikan rumah dan juga pihak KRT prihatin kepada rakyat. Masa akan datang harus diteruskanlah. Tahun pertama ini onsai Rino karena sudah baik pulih, ada baik sedikitlah selesai. Ada hal yang lebih kurang lah begitu, kurang selesai. Setakat ini 48 daripada 100 rumah telah siap dibaik pulih melalui program berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi malam tadi meluangkan masa menghadiri majlis resepsi perkahwinan anak lelaki anggota Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin di Kota Kinabalu. Datuk Ahmad Zahid yang diiringi Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman disambut oleh Datuk Bung Mokhtar dan isteri Datin Sri Nur Asidah Alimuddin. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Said Keruak, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Sabri Cik dan Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Pada majlis yang indah ini, Timbalan Perdana Menteri menepung tawar pasangan mempelai Muhammad Kurniawan Naim 23 tahun yang merupakan anak kedua dari 5 adik-beradik dan isterinya Nur Atika Muhammad Sufian 25 tahun. Majlis turut diserikan dengan persembahan hiburan artis popular Nur Aniza Idris, Datuk Nasir Wahab dan juara bintang RTM 2016 Rosario. Muhammad Kurniawan Naim merupakan seorang ahli perniagaan yang juga Ketua Penerangan Pemuda UMNO Bahagian Kinabatangan dan anggota Parlimen Belia. Manakala Nur Atika pula berkhidmat dengan pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia. Pasangan berkenaan bernikah Jumaat lepas di Kota Kinabalu. Taman Pertanian Tanaman Tanah Tinggi yang pertama di negeri ini akan diwujudkan di Kundasang tahun depan. Pengarah Jabatan Pertanian Sabah, Dato' Idrus Syafi berkata, pemilihan Kundasang adalah kerana keadaan bentuk muka buminya yang sesuai untuk tanaman tanah tinggi berbanding kawasan lain di negeri ini. Taman pertanian itu nanti akan menjadi satu lagi produk pelancongan baharu di negeri ini. Mengambil contoh Taman Pertanian Sabah, TPS Lagut Seberang di Tenem, Datuk Idrus berkata, ia kini terkenal dalam kalangan pelancong dalam dan luar negeri kerana mempunyai ribuan jenis tumbuhan yang unik dan jarang ditemui serta dilengkapi pelbagai kemudahan riadah. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan program Ba ke Taman Kita di TPS Lagut Seberang Tenem. Datuk Idris juga menyeru penggiat industri pelancongan untuk merancangkan lagi usaha mempromosi TPS berikutan minat semakin tinggi dalam kalangan pelancong terhadap TPS. Dalam program ini,
turut dilancarkan buku inventori tumbuhan Taman Pertanian Sabah edisi pertama 2017 yang mengandungi 1088 rekod tumbuhan di TPS Lagut Seberang. Pemimpin masyarakat, Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK dan Ketua Kampung diminta bekerjasama dengan pihak sekolah bagi memudahkan pengagihan bantuan persekolahan. Kerjasama itu penting bagi memastikan bantuan yang disalurkan memenuhi syarat penerima bantuan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Hajah Zainab Ahmad Aid berkata, proses penyaluran bantuan memerlukan banyak maklumat tambahan. Sehubungan itu adalah penting bagi semua pihak membantu dalam pengumpulan data yang diperlukan. Memberi contoh bantuan pakaian dan kasut sekolah, maklumat seperti saiz diperlukan bagi memastikan penerima mendapat bantuan mengikut kesesuaian mereka selain mengelak penyalahgunaan bantuan seperti dijual kerana tidak mendapati keperluan penerima. Jangan ambil mudah tentang bantuan-bantuan kerajaan ni. Sebab ya, mangkali dia dapat free. Tetapi diorang tak dapat mengetahui bahawa kami yang keluarkan kos untuk membeli daripada kosan mesti ikut dia punya kriteria. Ini caranya, warnanya mesti ini, tebalnya mesti ini, itu ini. Kalau tidak, kita tidak boleh menerima. Datuk Zainab bercakap kepada media selepas menyampaikan bantuan peralatan sekolah dan barangan keperluan harian kepada 108 penerima terdiri daripada murid sekolah, anak yatim, ibu tunggal, orang kurang upaya dan golongan tidak berkemampuan di Kampung Warisan Inanam. Ia merupakan sumbangan bersama Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Pertubuhan Persahabatan Negeri Sabah Sahabat dan Persatuan Kebajikan An-Nur Inanam. Sekian berita dari Sabah petang ini, teruskan dengan Norlela di Angkasa Puri. Silakan Norlela. Hendra, terima kasih. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali selepas ini kita melintas langsung ke Johor. Bantuan awal persekolahan mula diagih di Johor serta keju halal pertama keluaran tempatan antara pengisian lintas langsung dari Johor petang ini. Perinciannya kita terus saja bersama rakan penyampai Muhammad Afiq Anwar yang telah bersedia di studio berita RTM Johor. Silakan Afiq. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Meskipun cuti persekolahan baru sahaja bermula kira-kira seminggu, namun persiapan menyedia kelengkapan persekolahan untuk pelajar kurang bernasib baik telah mula dilakukan. Terbaru, seramai 492 murid menerima bantuan awal persekolahan RM100 menerusi Yayasan Penyayang Majlis Bandaraya Iskandar Puteri hari ini. Ahli Majlis MBIP Azizah Nasabu berkata, bantuan berkenaan melibatkan pelajar sekolah rendah dan menengah yang kurang berkemampuan yang dikenal pasti di sekitar kawasan Alam Patah dan Pulai. Ia merupakan siri ketiga bantuan selepas siri pertama dan kedua selesai dilakukan pada 12 dan 19 November lalu melibatkan 687 pelajar. Yayasan Penyayang diamanahkan untuk menjalankan pelbagai program bentuk kebajikan, pendidikan, kemasyarakatan, pelbagai program dan dipulangkan semula kepada masyarakat. Para pelajar yang berpeluang memilih kelengkapan sekolah mereka sendiri di Pasaraya Maidin Anjong Bazar Nusajaya Iskandar Puteri. Bagi beberapa, bantuan awal persekolahan itu sangat bernilai kerana sedikit sebanyak ia dapat mengurangkan beban mereka menjelang sesi persekolahan. Kita bajet-bajet lah kan, tak nak kan. Ya boleh. Saya kat sebab apa? Tinggal akak dua orang masih bersekolah, jadi tinggal seorang je lah yang akak perlu beli kan. Yang ni dapat bantuan kan. Alhamdulillah lah. Tahun ni dah bawa akak dapat rasa bantuan ni. Bagus. Terima kasih kepada yayasan lah. Sebab kita orang miskin kan, dia orang tolong untuk anak-anak bersatu tu masih. Bagus lah. Ada minta tolong kan. Macam dapat beli barang-barang yang anak dapat jimat banyak. Yayasan Penyayang MBIP menerima hampir 2,000 permohonan melepasi sasaran 1,000 penerima menyebabkan pihaknya mengenal pasti penerima yang benar-benar layak. Pengeluar produk terusu The Holstein Milk Company Sdn Bhd Holstein bakal memperkenalkan produk keju buatan tempatan sekaligus memenuhi kehendak pengguna, khususnya pengguna Islam. Keju yang memiliki persediaan halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM itu dijangka dipasarkan awal tahun hadapan. Ketua Pengarah Operasi Holstein Azmi Zainal berkata, pihaknya menitik beratkan pengiktirafan halal dan produk yang benar-benar berkualiti demi meraih kepercayaan pengguna.
Bagi tujuan itu, Hostan turut bekerjasama dengan Pembadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor, J-Biotech, di bawah projek Biodesaru melibatkan ladang seluas 121.4 hektar. Ia sekaligus menjadikan kawasan itu lembah tenusu Desaru yang bakal menempatkan 600 lembu baka Australian Friesian Shahiwal daripada Australia yang sesuai dengan cuaca dan makanan di negara ini. Untuk memenuhi rangkaian makanan segera dan stol-stol burger ni, kita akan ekspor juga. Kerana selling point ekspor kita adalah cheese halal yakin yang pertama di dunia. Ujar beliau, Hostan juga bersama dengan Institusi Pendidikan dan Kemajuan Pertanian MARDI bagi penjagaan nutrisi dan pembiakan lembu. Hostan juga mempunyai 2 lagi ladang ternakan lembu tenusu iaitu di Mawai Kota Tinggi dan Muazzam Shah Pahang, menjadikan keseluruhan jumlah lembu mencecah lebih 5,000 ekor. Pusat promosi juga bakal dibangunkan merangkumi pusat penampaian, pameran dan butik cheese cottage dengan anggaran pelaburan RM5 juta. Pusat itu dijangka siap pada 2019 sekaligus menjadikannya sebagai pusat pelancongan agro. Kira-kira 16,226 kanak-kanak daripada 713 tadika dan prasekolah seluruh negeri telah mendaftar sebagai ahli Kelab Kebakaran Kanak-kanak Kelab 3K. Kelab yang mula diperkenalkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM pada tahun 1990 itu bertujuan melatih kanak-kanak supaya bertindak dengan betul ketika berdepan kebakaran atau situasi kecemasan. Ketua Cawangan Kesedaran Awam JPPM Johor, Penguasa Bomba Azman Shah Abu Jamal berkata, Kelab 3K itu juga memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak mengenai aktiviti kebombaan menerusi 3 jenis latihan melibatkan teori, praktikal dan lawatan. Antaranya aktiviti mewarna, mengenal huruf, latihan menyelamatkan diri serta melawat balai bomba. Kanak-kanak ni akan mendapat latihan berkaitan bagaimana untuk melepaskan diri jika berlakunya kecemasan ataupun terlibat dalam kebakaran, banjir dan sebagainya. Selain itu, guru-guru tadika juga didedahkan dengan langkah-langkah menyelamatkan diri serta tindakan yang perlu diambil ketika kecemasan seperti teknik memadam kebakaran. Sangat bagus untuk memberi pendadahan kepada kanak-kanak ni tentang menjaga keselamatan, terutama kebakaran sekarang musim banjir kan, jadi keselamatan untuk banjir juga, jadi satu aktiviti yang baguslah untuk anak-anak ni semua. Pakai balai bomba. Lepas tu pakai baju bomba. Pakai baju bomba. Cantik tak baju bomba? Cantik. Dah besar nak kerja jadi apa? Bomba. Bomba buat apa? Padamkan api. Ni pakai apa ni? Baju bomba. Cantik. Cantik. Nah. Adik pernah tengok tak bomba? Adik. Pernah tengok? Ada lah. Nah. Bomba buat apa? Padam air. Adik. Seramai 33 murid akademik Najhan diberi berpeluang mengikuti aktiviti kebombaan di bawah menaiki jentera bomba serta memadamkan kebakaran. Sekian paparan berita dari Johor petang ini, kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Afiq, terima kasih. Dan saudara, bagi mengikuti laporan cuaca kita bersama Muhammad Arif Adnan di Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan Arif. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Laporan cuaca dimulakan terlebih dahulu dengan melihat kepada carta angin. Secara amnya, pada hari ini angin bergerak dari arah barat daya bagi kawasan Semenanjung Malaysia dan juga negeri Sarawak, manakala dari arah timur laut untuk negeri Sabah. Dijangkakan dalam tempoh beberapa hari akan datang akan terdapat luruan monsun dari pedalaman negara China bergerak masuk dan tertumpu di timur Semenanjung Malaysia. Sehubungan itu, amaran cuaca waspada telah dikeluarkan bagi kawasan negeri Kelantan melibatkan Jajahan, Pasir Mas, Tumpat, Kota Baru, Bacok, Machang dan Pasir Putih. Di negeri Terengganu melibatkan semua daerah. Di negeri Pahang dijangkakan akan melibatkan daerah Jerantut, Kuantan, Maran, Temerloh, Pekan dan juga Rompin. Manakala di negeri Johor dijangkakan akan melibatkan daerah Kota Tinggi, Mersing dan juga Segamat. Hujan lebat dijangka boleh berlaku dalam tempoh Khamis 7 Disember sehingga Ahad 10 Disember 2017.
Berikutan angin yang masih bertiup kencang di kawasan perairan Laut Cina Selatan, amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama masih lagi dikekalkan bagi kawasan perairan Kondo dan juga Reef North. Amaran berkuat kuasa sehingga 5 Disember 2017 dan keadaan ini berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Untuk melihat keadaan cuaca semasa kita beralih ke paparan imej Gema Radar. Pada ketika ini, hujan beserta ribu petir di 1-2 tempat sedang berlaku melibatkan kawasan negeri Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Timur negeri Johor. Di negeri Sabah melibatkan bahagian pantai barat, manakala di negeri Sarawak iaitu di bahagian Samarahan, Serian dan juga Kuching. Hujan beserta ribu petir yang berlaku dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya kita ke ramalan cuaca bandar-bandar utama. Sekian dahulu daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sekian Elima hari ini. Saya Nurlela Muhammad Nur. Salam hormat dan Assalamualaikum.